Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi lagi saya hormati para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau serta muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi Allah taala izinkan kita bertemu pada pengajian kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sebagai mukaddimah pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini, kita ambil satu ayat dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Yang membawa maksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ini sebuah doa yang menerangkan beberapa perkara. Yang pertama, kita sebut bahawa sesungguhnya wahai Tuhan kami, kita mohon kepada Allah Rabbul Jalil, wahai Tuhan kami. Perkataan kami ini juga tuan-tuan, minta maaf, wahai Tuhan kami, Rabbana, yang ini merujuk pada kita semua. Rabbana, sesungguhnya kami telah beriman. Maka kata mufassirin, yang dimaksudkan dengan beriman ataupun kata ulama salaf, definisi seseorang itu beriman adalah dia mesti i'tiqad, dia mesti berpegang bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah. Kemudian secara lisan, yang keduanya adalah mesti dengan lisan kita mengungkapkan kalimah, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat tauhid. Dan yang ketiga, iman yang sempurna, iman yang murni adalah iman yang mana datangnya dari sudut perbuatan. Dia mesti tiga benda. Dia mesti i'tiqad dalam hati, dia sebut dengan lisan, dan juga dia amal dari sudut perbuatan. Kalau mai dua benda ya, contoh kata dia ni beriman, hati dia kata dia beriman pada Allah, lidah dia kata aku beriman pada Allah, tapi sembahyang pun dah, maka tu bukan iman yang murni, bukan iman yang sempurna. Maka orang yang beriman dia ada tiga aspek tersebut, dan mudah-mudahan kita mempunyai
tiga perkara tersebut kita buktikan kepada Allah Azza wa Jal, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah dengan jalan ketakwaan kita kepadanya. Faghfir lana dhunubana, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Penting, kita dah pernah sebut sebelum ini bagaimana pentingnya kita istighfar kepada Allah, kerana manusia yang namanya manusia bukan daripada kalangan Nabi dan juga Rasul, kita ni ada dosa. Kita bukan maksum. Maka dengan dosa itulah kita perlu mohon kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Wa qina azaban nar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Orang yang dibangkitkan di padang mahsyar kelak, yang mana Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab api neraka, dialah manusia yang memperolehi kemenangan yang paling terbesar dalam hidup dia. Tak ada satu kemenangan yang paling besar, tuan-tuan, melainkan kita terhindar daripada azab api neraka Allah. Itulah satu bentuk kemenangan yang mana diimpikan oleh semua daripada kita, tuan-tuan. Terlepas daripada azab, sudah semestinya kita akan kembali ke kampung halaman, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, boleh diambil beberapa petikan daripada doa ini, iaitulah kita mohon kepada Allah keampunan dan juga mohon daripada Allah supaya Allah hindarkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Baik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita tengok pengajian kitab kita. Hari ni tak boleh nak berapa panjang. 8.43 mau berhenti bang. Kita patuh SOP nya. Ni ulul amri punya perintah, tuan-tuan. 8.43 lebih kurang dalam beberapa minit lagi. Tak apa. Baik, tuan-tuan, kita tengok muka surat 65. Hadis malam ni pun pendek, bertepatan dengan masa yang singkat ni. Alhamdulillah, kebijaksanaan para pemimpin kita membenarkan juga untuk kita sambung majlis ilmu ini. Sedangkan kita ni masih lagi dalam PKP. Ini satu bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Baik, hadis yang ke-29. Kita dah sampai kepada hadis yang ke-29, ataupun bahasa mudahnya hampir 29 kali dah kita bertemu. Nak tahu, tengok satu hari satu hadis kita bertemu, maksudnya 29 kali dah, hampir-hampir lah, ataupun lebih. Kelebihan beribadat di waktu huru-hara. Tajuk dia, kelebihan beribadat di waktu huru-hara. An Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, rawahu Muslim. Daripada Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadat di waktu huru-hara di tengah kemelut dunia yang dahsyat adalah seperti berhijrah kepada aku. Jadi satu hadis yang cerita tentang peristiwa akhir zaman, Nabi gambarkan kepada para sahabat bagaimana satu ketika manusia dia mai satu tahap nak beribadah kepada Allah ni. Dia beribadah pada waktu ketika suasana pada ketika itu menjadi huru-hara, dan pahala pada ketika itu Nabi SAW gambarkan kepada para sahabat seperti mana pahala orang yang berhijrah kepada aku. Banyak sejarah ataupun sirah yang kita belajar bagaimana kebesaran pahala bagi orang-orang yang berhijrah. Besar pahala, tuan-tuan. Maka mai satu zaman ketika mana manusia ni huru-hara, dan siapa yang beribadat pada ketika itu maka dia mendapat pahala seperti mana orang yang berhijrah kepada aku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi al-ibadatu dalam hadis ini, hadis ni pendek, tuan-tuan. Hadis ni cukup mudah kalau kita nak mengapai. Tuan-tuan, sebab itu dalam hidup kita, saya dah pernah sebut pada awal-awal hadis yang kita belajar, pada hadis yang pertama, sebelum hadis yang pertama, muqaddimah, kita dalam hidup kita ni, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, tanam satu azam. Al-Quran pun kita hafal, hadis Nabi ni at least kita hafal juga. Berapa banyak nak kena hafal, ustaz? At least 40 hadis.
At least 40 hadis yang boleh kita hafal, yang mudah-mudahan dengan 40 hadis yang kita belajar, yang kita hafal itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kelebihan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Ambil tuan-tuan, target dalam hidup ni sebelum nak bertemu dengan Allah, sebelum nak jumpa Nabi, at least lah aku hafal 40 hadis. Kita tanda cinta kepada seseorang tu tuan-tuan, kadang-kadang memang kita kena ambil ungkapan-ungkapan dia. Kalau contoh kata kita jumpa satu orang, contohlah kita jumpa penyair hebat lah, contoh penyair hebat. Bila kita boleh baca bait syair dia kepada dia, maka kawan tu dengar kata dia ni hafal syair aku, maka apa perasaan dia? Seronok tak terkira tuan-tuan. Seronok, sebab tu asal daripada aku. Ini kan pula baginda Rasulullah tuan-tuan, bukti kita cinta pada Nabi. Nak jumpa Nabi ini nanti ni pada mahsyar kelak, bukti kita suka pada Nabi ni. Aku hafal hadis-hadis kamu ya Rasulullah. Apa yang kalam-kalam kamu yang kamu sebut, semua dalam kepala otak, semua dalam hati ya Rasulullah. Jadi ambillah sikit tuan-tuan. Ni antara hadis yang boleh kita ambil dalam hidup kita, iaitu pendek. Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Malam ni pun boleh hafal dah tuan-tuan. Tapi ada hadis yang lebih pendek daripada ni lagi. Ni hadis yang pendek, tapi ada yang lebih pendek daripada ni. Apa dia? Iaitulah la darar wala dirar. Tu hadis yang lagi pendek. La darar wala dirar, tidak memudaratkan, tidak darurat dan juga tidak memudaratkan. La darar wala dirar, boleh hafal dah malam ni. Ulanglah la darar wala dirar, la darar wala dirar, sampai ke Allah la darar wala tidar. Dari betul jadi tidak boleh. Apa betul jaga elok, la darar wala dirar. Tu hadis yang paling pendek yang boleh kita hafal dan juga boleh kita amal tuan-tuan. Baik muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis malam ni yang disebut sebagai al-ibadatu. Kita tengok pada keterangan apa maksud al-ibadatu. Apa maksud ibadah? Maka kata ulama, al-ibadah adalah orang yang al-ibadah adalah segala jenis ibadat. Dia bukan khusus kepada solat. Apa sahaja ibadat di muka bumi Allah Ta'ala ini semuanya adalah ibadah. Solatnya, puasanya, zakatnya, baca Qurannya, zikirnya, semua itu adalah ibadat pada Allah. Bila kita melaksanakan ibadat pada waktu huru-hara, maka pahalanya sedemikian rupa. Keterangan orang yang mampu beribadat dan menunaikan kewajipan agamanya di masa yang penuh dengan huru-hara dan gangguan daripada segenap penjuru, dan dapat mengingatkan Allah Ta'ala di waktu orang lain lupa dan disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan, maka mereka akan diberi pahala seperti mana pahalanya hijrah yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beribadat fil harji, kita dah pernah berjumpa kalimah al-harju dalam hadis yang sebelum ini. Nabi sebut, bila Nabi sebut tentang kalimah al-harju, 3 kali al-harju, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal harju? Macam apa al-harju tu wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. 3 kali Nabi ulang. Yang dimaksudkan dengan kalimah al-harju itu adalah al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Peperangan demi peperangan demi peperangan, ataupun pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Tu kalimah al-harju. Dalam kalimah yang disebut dalam hadis ni, kita tengok huraian alim ulama yang menyatakan kalimah al-harju ini adalah membawa maksud kepada satu perkara, iaitulah yang membuatkan huru-hara di tengah kemelut dunia yang dahsyat. Kata Al-Imam Nawawi, kalimah al-harju dalam hadis ini membawa erti al-fitnatu, ayyamu fitan, iaitulah satu barang ataupun satu bentuk fitnah yang berlaku pada hari-hari yang penuh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai muslimin,
Adakah kita berada pada hari yang Nabi sebut ini, yang disebut sebagai hari huru hara? Adakah kita saat ini, adakah kita pada hari ini, adakah kita pada masa ini, kita berada pada waktu yang disebut sebagai huru hara? Kalau kita sabit dengan hadis Nabi yang lain, lebih kepada al-qatlu, peperangan-peperangan ataupun pembunuhan-pembunuhan. Tetapi al-harju ini juga, kata Imam Nawawi, adalah fitnah, ujian yang ditimpa pada hari-hari yang penuh dengan ujian. Maka la ni tahun 2021, hampir 1 genap tahun lamanya, segenap 1 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang besar. Betul tak? Daripada Mac bertemu dengan Mac tahun dah, kita diuji oleh wabak COVID-19 ni tuan-tuan. Sedap tak sedap, berlaku ataupun tidak, huru hara yang Nabi katakan ini berlaku dah. Kita ni kelam kabut tuan-tuan. Asal-asal dengar daripada Wuhan, permulaan pada Mac, kemudian dengar mai kat Singapura, tentu relax lagi. Kemudian mai pula dengar ada di Johor Bahru. Ini wabak yang menular, yang asalnya ataupun sejarah hidup Corona ni dia boleh mai dekat tempat kita. Macam itulah tuan-tuan. Hari pertama dekat Johor, hari itulah saya ada kat Johor. Tu lepas tu teringat. Oh, risau-risau juga tuan-tuan. Tapi nak risau apa, time tu kita pun tak tahu bahayanya Corona ni. Duk ingat tentang apa? Tahu cerita Corona? Tahu. Maka dia mai merebak sampailah pada ketika kita rasai bagaimana Allah uji kita hari demi hari, hari demi hari. Apa kesan dia tuan-tuan? Penuh dengan kesan. Kita lihat dari sudut ekonomi, habis jatuh hudung ekonomi. Yang mana sebelum ni kaya, habis. Ada beberapa sektor yang tutup, tak ada pendapatan, habis. Bagaimana mata wang tidak kukuh, jatuh. Bagaimana harga barang turun naik. Maka ini semua adalah bentuk huru hara. Dan juga tidak terlepas dari sudut bagaimana ibadatnya kita. Daripada asalnya kita boleh beribadat secara biasa, boleh mai tanpa ada penjarakan dan sebagainya, boleh mai. Tetapi bila mai yang dinamakan wabak ini tuan-tuan, kita lihat bagaimana masjid-masjid satu ketika dihadkan keadaannya sampai tak boleh nak main masjid dan juga surau. Ini adalah keadaan yang disebut sebagai huru hara. Allah uji kita yang disebut sebagai ayyamul fitan. Allah uji setiap hari kita daripada hari-hari yang diuji oleh Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa yang tak rindukan Mekah dan juga Madinah? Semua kita rindukan Mekah, Madinah. Tidak? Kalau seingat saya tuan-tuan, duk kumpul duit ni semata-mata ya Allah, kalau nak pergi haji 2112. Saya punya pendaftaran lah 2112. Ingat sebab mudah. 2112 tu Allahu Akbar, aku tak tahu usia apa. Duk kata harus dah. Tapi tak apalah, bagus tabung haji tu sebut dah. Dia kata tak apa, jangan risau, turun-turun mai-mai. Tak apalah ya Allah, kalau tak boleh nak pergi haji pun tak apalah, niat nak pergi umrah, ini sungguh nak pergi umrah. Bila mai duit ada, tak boleh nak pergi pula. Ni antara ujian yang Allah bagi. Bahkan bukan kita seorang tak boleh nak pergi, ramai tak boleh nak pergi. Bahkan seorang daripada rakyat Malaysia pun tak boleh nak pergi, keluar pergi sana tak boleh. Dan Mekah dan juga Madinah pun ditutup, tak bagi siapa-siapa mai. Maka ini huru hara yang berlaku. Huru hara yang berlaku tuan-tuan, Maha Suci Allah. Bila tak bolehnya solat ataupun dihadkan solat ketika mana PKP, bukan sekadar di Malaysia, bahkan hampir seluruh negara yang mana kita lihat bagaimana keadaan solat kita pun dah berbeza. Bukan berbeza dari sudut syariat, tetapi nak mengelakkan daripada berlakunya ataupun merebaknya wabak tersebut, daripada kita merapatkan saf, kemudian kita menjarakkan saf. Debat, isu pasal jarak ni pun debat. Tak apalah, kita pun dengar sebagai ilmu. Bagus tuan-tuan, kita pun dengar input-input hadis Nabi tentang apa dah Allahumma salli alaihi wasallam,
bagaimana khilaf pandangan berkenaan dengan penjarakan soft dan sebagainya. Benda tu sebenarnya tuan-tuan ilmu kepada kita. Dengar, bukan kita nak tahu siapa menang siapa kalah, tidak, tapi kita sebagai tambah ilmu kepada kehidupan kita. Bagus. Cuma ada orang tanya jugalah saya baru ni, ustaz, sebelum ni kita sebut sebagai apa, soft, lurus dan rapatkan soft. Boleh tak kalau saya jadi imam, saya nak sebut soft, lurus dan jarakkan soft? Dia mic ke belah tu tuan-tuan. Kita pun pening nak jawab. Dia boleh mic idea macam tu, boleh tak? Kata kita ikut perintah ulul amri, boleh tak nak sebut kata lurus dan jarakkan soft? Kata jangan dua pasal. Tak gaduh dulu buat benda-benda yang tak ada. Kalau tak mau sebut, tak payah nak sebut. Cukup sekadar samakan tumit kaki dan juga penuhkan surah dihapan. Cukup yang tu. Jangan duk pergi tambah pula sila jarakkan soft, ikut SOP dan sebagainya. Tak perlu tuan-tuan, tak gaduh. Maka perkara itu semua mendatangkan huru hara, mendatangkan satu bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini. Sampailah PKP 2.0 pun kita dihadkan orang untuk solat dan ibadat. Beruntungnya kita tuan-tuan masih memiliki ulama-ulama, para mufti yang hebat, cendekiawan masih lagi beroperasi masjid dan juga surau di seluruh Malaysia ni. Yang tu yang terbaik. Walaupun dihadkan macam mana sekalipun, tapi masih lagi operasi. Tuan-tuan tahu satu ketika pada tahun 656 Hijrah, ketika mana tentera Mogul menyerang Baghdad, ketika itu juga Ta'un melanda negara Baghdad, sehingga dikatakan bahawa dalam kehidupan Baghdad pada ketika itu 3 bulan ataupun berbulan-bulan lamanya, Ta'un menyerang negara Baghdad seiring dengan tentera Mogul menyerang. Tak ada satu orang pun dalam tempoh 40 hari yang paling kritikal dalam melandanya Ta'un, sehingga dikatakan 40 hari orang tak keluar daripada rumah. Pada tahun 656, seorang pun tak pernah keluar daripada rumah. Punya takut dengan Ta'un, bahkan takut tu bersebab kerana Ta'un tu kalau mai habis tu jenis Ta'un yang orang panggil apa, yang kuat. Dikatakan dalam kitab tak ada siapa yang keluar, bahkan solat Jumaat pun tak ada, solat jemaah pun tak ada, masjid kosong. Tu dia. Kita tak sampai lagi tahap tu tuan-tuan, tak sampai lagi. Tak sampai masjid kosong. Masjid kosong tu Jumaat tak buat, jemaah tak buat time tu kerana Ta'un. Dan dikatakan jalan dan juga pasar-pasar tak ada orang, melainkan yang ada hanya orang kurang sioman, orang gila yang lalu. Sama lah macam kita tuan-tuan. PKP 1.0 tu time tu semua takut tak keluar tuan-tuan. Tapi ada yang kat jalan tu orang gila, relax lah, mask pun tak pakai, kebay sungguh. Kan kadang-kadang Allah bagi kelebihan kepada mereka tuan-tuan. Hanya yang ada di jalan hanyalah orang-orang yang kurang sioman yang melanda pada ketika itu Ta'un. Jadi itu keadaan huru hara. Kita nak mai pun tuan-tuan, saya daripada bayar lepas, sepanjang PKP 2.0 ni saya tak pernah kena tahan dengan polis lagi. Tadi mai kerja saya KDR, kerja daripada rumah. Kemudian dah selesai kerja kat rumah, tengok waktu pukul 11 selesai dah. Tengok borang asnaf ni selesai dah, ulas borang. Bawa baliklah borang nak pergi ke HQ, nak ambil borang baru, bawa balik rumah. Kan? Dalam pukul 11 macam tu lah. Polis dekat jambatan ni pukul 9, pukul 10, pukul 8, pukul 9 tu tak tahan lah. Dia bagi lepas lah, tahan waktu tu waktu kerja. Tak pernah kena tahan. Tapi saya pergi tadi pukul 11. Maka pergi pukul 11 naik motor lah. Dia kata tak apa, naik motor pun jarang lah polis tahan naik motor. Maka elok-elok kena polis tahan sungguh. Buat kali pertamanya. Dalam banyak-banyak tu dia pergi tahan kita juga. Tak apalah, tahan tak sebelah. Dia tanya pergi mana ni? Saya pergi Bandar Perda, Bukit Bertajam. Lari pada mana? Daripada Bayal Pak. Polis mana? Sebut polis dia, polis dia dua ni. Daripada Bayal Pak. Buat urusan apa? Urusan kerja sikit lah. Urusan kerja. Main surat rentas negeri, main surat rentas daerah. Saya kata tak adalah surat rentas daerah, tapi saya adalah surat majikan yang membenarkan saya rentas ni lah kan. Surat majikan yang boleh kita rentas.
Kita pun elok nak buka handset. Tak apa. Ni lampu buka lampu. Kita pun cek. Lampu ada ni. Tadi tak ada. Ni ada ni. Saya sepanjang pakai wayar suku ni, saya tak pernah tahu button untuk tutup lampu. Daripada jauh tadi saya nampak tak ada. Dalam hati tak apalah. Mungkin dia memang tak ada sungguh pun tadi. Kita pun fikir-fikir, tak apalah. Betul lah tadi tak apa, tapi sekarang ada. Lagi kali pasal lampu, cerita pasal lampu. Kita pun belah tuan-tuan, alhamdulillah, syukur Allah selamatkan. Tu yang tadi nak main tu tuan-tuan, pukul 7 saya tolak pada rumah. Maka hantar mesej kat Faizul tu. Kata, Syekh, ada tak jadual kuliah? Kan? Ada tak jadual kuliah bulan ni? Hantar mai, nak buat prepare, takut-takut kena tahan. PP dia kata, Ustaz minta maaf, bulan ni kami tak buat poster. Engkau bulan ni juga tak buat poster. Allahu Akbar. Kita pun tawakal sekali lagi tuan-tuan. Risau juga. Memang saya rentas pun saya tak bawa apa-apa surat. Kalau yang kerja tak apalah, serayau dia tanya je lah. Tu nak kata huru-hara juga tuan-tuan. Kita main dengan niat yang baik pun kadang-kadang risau juga kan. Walaupun dia sekadar sebagai undang-undang, kita pun takut dia tanya. Kalau dia tanya, at least tunjuklah poster ni jadual 23 hari bulan, memang jadual saya mengejar. Tak apalah juga, ni tak ada apa pun. Risau pun ada tuan-tuan. Huru-hara sungguh. Maksud kata nak buat apa pun terbatas tuan-tuan. Sampai nak pilih negara apa pun tak boleh tuan-tuan. Jadi ini semua barang yang menjadikan kita huru-hara di saat Allah Ta'ala uji kita, khususnya di bumi Malaysia kita ini. Mudah-mudahan bila kita melaksanakan ibadat, kata Nabi SAW, di saat manusia yang penuh dengan huru-hara ini, mudah-mudahan kita mendapat pahala sebagaimana hijrahnya orang-orang muhajirin daripada bumi Mekah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang kita impikan tuan-tuan. Pasal apa? Hebatnya orang melakukan amal ibadat ketika huru-hara sampai Allah ataupun Nabi jamin pahala sedemikian rupa. Tuan-tuan, pasal apa? Kadang-kadang kita fikir balik, pasal apa Nabi boleh bagi satu jaminan pahala yang besar bagi orang yang melaksanakan ibadat time huru-hara? Sebagai satu contoh tuan-tuan, kita lihat sebagai satu contoh. Kita pernah tak berlaku satu ketika kita huru-hara? Ketika banjir besar 2014 di Pahang tuan-tuan. Saya pernah pergi 2014 di Pahang, misi bantuan. Maka ramai daripada masyarakat Islam yang menetap di masjid sebab rumah mereka habis hancur lah. Tak ada tempat, maka mereka duduk masjid. Ramai tuan-tuan masjid. Maka sembang sendiri dengan imam kat situ tuan-tuan. Duduk sembang. Tiba-tiba azan berkumandang. Azan berkumandang yang pada hakikatnya masjid tu ramai. Tapi pada ketika itu juga tiba-tiba ada bantuan nak mai. Bantuan nak mai, ada bantuan hantar mai. Maka kita boleh lihat ketika mana nak semayang solat pada ketika itu hanya beberapa orang yang daripada kalangan AJK dan juga sikit ya. Yang ni semua rumun dekat luar untuk dapatkan bantuan. Ini kadang-kadang bentuk huru-hara pada ketika itu. Tak terlepas juga daripada kita kadang-kadang kenduri. Anak kita kenduri kahwin. Dulu soalan cukup famous tanya ustaz-ustaz. Ustaz, boleh tak time kenduri kahwin ni kami nak buat solat jamak? Zuhur dengan asar buat sekali. Pasal apa? Kalut. Tak ada lah ustaz. Boleh tak buat jamak? Nak buat jamak apa tuan-tuan? Time kenduri ni kita bukan ada masyaqqah. Kita hanya sekadar sambut tetamu, bukan ada masyaqqah pun. Tambah-tambah kalau pengantin perempuan tuan-tuan, dia punya helak macam-macam lah. Allah tak, oi, kami ni make up lah payah. Payah. Sagi buang make up nak kena make up balik. Boleh tak jamak ustaz? Dia tahu tinggal solat zuhur tu dosa, ataupun dia sembahyang zuhur tinggal asar tu dosa, dia tahu. Tapi helak ada tu tuan-tuan, helak. Boleh tak jamak? Tak boleh, kita kata. Allahu Akbar. Yang bagus sikit, tak bagi lelaki dah sentuh tu. Abang nak sentuh lepas daripada waktu zuhur. Sepanjang zuhur tak sentuh bini tu. Punya nak jaga wudu. Mai asar semayang baru boleh sentuh. Allahu Akbar, sampai tahap tu tuan-tuan. Dia kata masyaqqah. Tuan-tuan, masyaqqah ni bukan masyaqqah pada ketika itu. Maka kalau orang boleh meninggalkan solat pada waktu ketika itu, maka tidak relevan. Jadi mana-mana ibadat yang kita lakukan pada ketika huru-hara, maka Allah Ta'ala akan campakkan pahala yang banyak. Sama dalam hadis yang lain, kalau kita boleh ambil sebagai contoh, solat sunat. Apakah solat sunat yang paling afdal dalam Islam tuan-tuan?
Ada orang tanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah solat sunat yang paling afdal? Ataupun waktu ketika manakah solat sunat dikerjakan pada waktu yang paling afdal? Bila tuan-tuan? Adalah ketika mana bangun solat malam. Itu solat yang paling afdal. Bila Nabi sebut solat yang paling baik adalah ketika mana kita bangun ketika malam. Apa relevannya dengan hadis yang kita belajar malam ni? Iaitulah kalau kita buat satu ibadah ketika mana manusia lupa pada ketika itu, itulah ibadah yang paling terbaik. Tu ya. Di saat manusia semua tidur, dalam keadaan manusia memang nak rehatkan diri, dalam keadaan manusia habiskan masa dengan pejamkan mata, maka ada manusia yang dia bangun tengah malam, dia semayang, maka dia solat terbaik tak tuan-tuan? Terbaik. Maka samalah seperti konsep yang kita mengaji malam ni, mai satu tahap manusia ni tak mau dah tentang ibadat. Bukan tak mau pasal apa, mereka tahu kena semayang, tapi terlampau kalut dengan urusan dunia, mereka lalai dengan dunia sampai tak mau dah ibadat pada Allah. Siapa yang ibadat pada ketika itu, itulah ibadat terbaik. Tu dia konsep hadis ni. Orang bangun tengah malam, lepas tu nak tengok bola kan, tengoklah tuan-tuan. Sebab sini kaki bola belakang. Sama juga dengan satu hadis Nabi yang lain, bagaimana Nabi SAW sebut, iaitulah solatul awwabin hina tarmadul fisal. Solat orang yang baik ataupun solat orang yang baik-baik adalah solat ketika mana panasnya kaki unta. Tu solat yang paling baik. Solat apa tuan-tuan? Solat duha. Solat duha. Kemuncak ataupun paling afdal solat duha adalah ketika mana anak unta yang mana dia lipat kaki dia, bila panasnya muka bumi Allah, contoh duduk kat padang pasir, bila panasnya pasir tersebut, dia bangun daripada pasir tersebut, tu waktu paling baik untuk solat duha. Lebih kurang adalah kalau Mekah kata masuk waktu pukul 12 ataupun 12 lebih sikit Zuhur, maka pukul 11 tu unta akan bangun dah. Tu waktu baik untuk kita menunaikan solat duha. Nak buat pagi pun tak ada masalah, buat pukul 9 kan tuan-tuan, ikut suka lah. Kita dah rutin harian buat pukul 9, buat pukul 9, tak ada masalah. Tapi siapa yang buat solat duha, dia adalah solat yang awabin, solat yang baik tuan-tuan. Pasal apa baik? Sebab waktu daripada pukul 8, contoh kita ambil lah pukul 8 syuruk 7.31, 15 minit lebih 15 minit lepas tu kira contoh pukul 8 lah. Pukul 8 sampailah pukul 12 tengah hari, waktu tu manusia buat apa tuan-tuan? Cuba kita fikir, waktu pukul 8 sampai pukul 12 manusia buat apa? Pukul 8 kita baru pascat kan? Ataupun tamprin. Habis tamprin buat kerja Ustaz, pergi rehat Ustaz, sarapan dulu. Habis sarapan masuk buat pula kerja. Mai sampai tengah hari dia fikir nak makan nasi kena mana. Dia fikir kemarin dah Subaidah dah. Hari ni memang nak kena makbul ni. Makbul kuah pedas sikit. Kena mana, nasi kena mana? Kampung Melayu Ustaz. Yang tu kira dia punya tiap-tiap hari ya. Kena kampung Melayu tu nak COD pun boleh. Tuan-tuan, tentu orang dah sibuk. Waktu ketika sibuk itulah kata Nabi SAW, siapa yang mampu solat duha, dia adalah orang yang baik. Jadi relevan tak dengan hadis malam ni? Relevan tuan-tuan. Sebab kita duk nampak besar sangat pahala. Sebab jarang orang buat. Kita jangan duk nampak sangat huru-hara perang berlaku nuklear ke apa, perang melawan apa sampai orang pun tak fikir pasal ibadat. Jangan duk fikir tentu dulu. Kita fikir ibadah kecil ni pun kita dah betul. Nak bangun tengah malam pun payah dah. Nak semayang duha pun, nak merebut dengan orang lain, nak ambil pahala tu pun payah dah. Patutlah pahala besar bagi orang yang tahajud. Patutlah pahala besar bagi orang yang berduha. Rezeki murah. Pasal mereka ada dengan Allah pada ketika orang lupa pada Allah. Macam ni rupanya tuan-tuan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, yang kita duk mai masjid ni, yang kita duk mai surau ni. Mudah-mudahan Allah pilih kita daripada kalangan manusia
yang seringkali, mudah-mudahan insya-Allah, yang seringkali kita ingat kepada Allah, Allah pilih kita supaya kita kuat ibadat, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang terpilih insya-Allah. Dan mudah-mudahan kitalah manusia yang Allah sebut sebagai, Nabi sebut, orang yang dapat pahala seperti mana berhijrahnya orang muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup majlis kita pada malam ini tuan-tuan dengan sebuah satu potong ayat suci Al-Quran, bagaimana Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala timpakan bala kepada kita, bila Allah berikan bala kepada kita, kadang-kadang kita fikir pasal apa Allah bagi panjang pula tu, bila nak selesainya corona ni, bila Allah nak habiskan kita dengan ujian ni, habis selesai dengan satu ujian, mai pula ujian yang kedua. Learning isu yang paling besar tuan-tuan pening adalah isu vaksin. Oh tuan-tuan, isu vaksin ni sakan semua. Oh, satu kelompok tak mau vaksin, satu kelompok nak vaksin. Kelompok ni kata tak apa vaksin, kelompok ni kata tak boleh, ini adalah agenda, ini adalah konspirasi. Kita pun pening dah, mana satu betul, mana satu tak betul. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz nak ambil vaksin ke tak ambil? Ni kalau tuan-tuan tanya saya sendirilah. Ustaz nak ambil tak ambil? Saya kata saya ambil tuan-tuan. Saya ambil. Pasal saya ambil, saya nak pergi luar negara. Tak ada sebab tu lah tuan-tuan lah. Tapi nak cerita kata tuan-tuan nak pergi luar negara, tuan-tuan kena ada vaksin dulu. Dia ada pakai pasport khas. Siapa ada pasport tu dia kebaik, dia boleh pergi mana-mana tuan-tuan. Benarnya bagi saya tak ada masalah tuan-tuan. Kalau nak, orang kata kalau nak meninggal juga tuan-tuan. Sebelum kita nak ambil pun kita pandang dari sudut pelbagai aspek. Kita nak ambil pendapat, kata kita nak ambil vaksin pun kita pandang. Yang pertama pandang dari sudut agama, tu yang paling tertinggi. Kita dengan tengok dulu. Dah kalau lah semua ilmuwan mufti yang mengaji kitab lebih banyak daripada kita ni tuan-tuan, yang kita ni takat 40 hadis peristiwa akhir zaman, kadang-kadang tuang, kadang-kadang tak main tu. Yang tu pun mengaji tak habis lagi, tiba-tiba nak cerita kata, "Pergilah apa? Ikutlah Yahudi." Mampu tuan-tuan. Kadang-kadang pening tuan-tuan, Allah sembang orang yang sembang tu pun kadang-kadang doktor juga kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama kita ambil dari sudut agama, benda ni suci tak suci, benda ni boleh tak boleh. Kalau tak suci pun biarlah ahli majlis fatwa dia bincang bagaimana keadaan nak ambil barang yang tak suci, kalau bagaimana, apa had-had dia, nak boleh menyucikan zat dan sebagainya. Maka mereka dia bincang lah. Habis peringkat mereka, dalam peringkat mereka pun mereka ambil doktor kan, mereka ambil semua pakar-pakar perubatan, tanya macam mana dulu, baru lepas mai kat kita. Kat kita ni bila dengar kata mereka boleh, maka tengok pula dari sudut sains, perubatan pun setuju, okey tak ada masalah. Maka saya kata ambil lah. Lepas suruh pergi cucuk, kita cucuk. Benda cucuk ni bukan kali pertama kita cucuk dia tuan-tuan, banyak dah cucuk. Dah tuan-tuan tak boleh cakap cakap lebih takut pula geng-geng konspirasi dengar. Allahu Akbar tuan-tuan, tak apa, dengar pun tak ada masalah. Ini kita punya pendapat tuan-tuan. Baik, sebagai khatimah pertemuan kita pada malam ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanat wa sayyi'at lahum yarji'un." Yang mana kata Allah Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala datangkan kepada kita, ataupun kami uji mereka dengan bala, kami uji mereka dengan hasanat, benda yang baik. Bila mana kami uji mereka dengan benda yang baik, wasayyi'at, benda yang buruk. Allah uji kita dengan benda baik ataupun buruk, apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum, mudah-mudahan mereka semua yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu je yang Allah nak pada kita tuan-tuan. Allah nak hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jumpa satu hadis, dalam 6 hadis lagi kita akan jumpa bagaimana, apa sebab corona ni mai tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tangan kita sendiri yang buat. Maka punca daripada kita, sebab tu Allah Ta'ala nak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, yang ceritakan tentang permulaan hidup dan juga nihayah, pengakhiran, permulaan dan juga pengakhiran, dalam kitab yang berjilid-jilid, disebutkan oleh Imam Ibn Kathir pada tahun 478 Hijrah. 478 Hijrah, ketika mana pemerintahan Khalifah
Khalifah Al-Muqtadi Billah, ketika mana pemerintahan Khalifah Al-Muqtadi Billah, yang mana pada ketika itu pemerintahan beliau Allah Ta'ala uji dengan penyakit ta'un yang melanda Iraq, yang melanda Syria. Maka sampai satu tahap manusia ni kalau kena cepat meninggal, bila kena cepat meninggal. Bahkan tak cukup sekadar manusia, binatang-binatang buah yang ada kat hutan, kat padang pasir, semua meninggal, mati. Dan juga bahaim, binatang-binatang ternakan semua mati disebabkan wabak ta'un yang pernah melanda zaman tu. Dahsyat. Dan Allah Ta'ala bawakan wabak ini dengan angin hitam, kata Ibnu Kathir, angin hitam, sehingga pokok-pokok gugur, ribut mai kuat, sampai maksud kata bala sungguh yang Allah bagi pada tahun ketika itu. Yang mana khalifah pada ketika itu bukan kata tak tahu, maksud kata dah habis dah fikir. Maka last kali apa yang dia buat, dia panggil semua ulama-ulama besar kumpul mai kat dia. Last kali cari ulama. Tuan-tuan, jangan duk hina mufti. Oi tuan-tuan, pasal vaksin ni hina mufti tak mau. Kata kalau bukan ahli jangan duk cakap. Oi tuan-tuan, marah mufti kita beliau. Kata kalau bukan ahli jangan duk cakap, bagi orang lain cakap. Lah kali tuan-tuan, khalifah panggil ulama-ulama pada ketika itu. Semua ulama kumpul. Maka kata khalifah, apa yang perlu kita buat? Maka bincang, khalifah buat satu keputusan, semua pegawai-pegawai kerajaan, maksud kata kita kena usaha dari sudut pemerintahan, daripada sudut kerajaan, maka aku arahkan semua daripada pegawai-pegawai kerajaan, kita kena tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang tu tak dibenarkan langsung perkara-perkara mungkar. Ada permainan lara kita buang, kita roboh. Ada pusat-pusat yang lara maksiat, kita roboh, kita tutup, kita buang, hapuskan. Yang tu yang dilakukan oleh khalifah pada ketika itu tuan-tuan. Dia tahu ini bala Allah nak kita kembali ya. Maka selang lepas daripada tu maha suci Allah tarik, Allah angkat bala tersebut. Selamat terus bumi Iraq dan juga bumi Syam daripada wabak ta'un yang melanda negara tersebut. Dengan amar ma'ruf nahi munkar. Hasil pandangan daripada ulama-ulama yang memberi pandangan. Kita nak bebas daripada ta'un, wabak ini tuan-tuan, itu juga yang perlu kita buat. Kembali kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita buat dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. InsyaAllah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf banyak-banyak, terlebih juga sikit tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan yang akan datang, bulan 3, mungkin bulan last kot sebelum tibanya bulan Ramadan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat menghafal hadis pendek malam ni tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita tanam azam tanda kita cinta pada Nabi dengan kita memperingati dan menghafal hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.